Penganjuran 5 tingkatkan kerjasama bidang pertahanan dan keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Isu pertahanan dan kesiapsiagaan maritim negara khususnya tentera laut menjadi keutamaan dalam menangani ancaman di perairan Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata beliau akan melihat keperluan itu berdasarkan keputusan yang dibuat mengikut keupayaan negara menguruskan isu berkenaan. Malaysia negara maritim. Keseluruhan perairan itu membentuk format negara Malaysia. Jadi demikian soal pertahanan dan kecekalan serta kesiapsiagaan maritim khususnya tentera laut itu menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika menghadiri program Fleet Review sempena 5.23 di Langkawi. Mengulas mengenai penganjuran 5.23, Perdana Menteri berkata ia mendapat sambutan yang baik dan penganjurannya cukup memuaskan. Kita syukur Alhamdulillah kerana sambutannya baik dan penganjurannya itu cukup memuaskan dan ia tentunya akan berikan pulangan bukan sahaja dari sektor ekonomi dan juga ketenteraan dan pertahanan negara secara umum dan khususnya tentera laut. Jadi pendedahan ini penting bagi pasukan dan keluarga dan juga rakyat. 5.23 bertemakan titik perhubungan, perdagangan maritim dan aero angkasa Asia berlangsung hingga 27 Mei. Bumi Langkawi kembali digegarkan dengan deruman enjin jet pejuang setelah pameran Dwi tahunan 5.23 secara rasminya dibuka. Acara pembukaan segmen pertunjukan udara disempurnakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Cuaca baik pada sebelah pagi melancarkan lagi pertunjukan aerobatik. Antara aset yang terlibat dalam pertunjukan formasi ini adalah 31 pesawat milik TUDM dan 5 pesawat tentera darat. 5 pasukan aerobatik luar negara turut menyertai acara pembukaan iaitu Jupiter Indonesia, August 1st China, Black Eagles Korea Selatan, Al-Fusan UAE dan Russian Knight Rusia. Pertunjukan bagi acara pembukaan ini berlangsung kira-kira setengah jam. Ia disambung semula pada pukul 12 tengah hari selama 2 jam. 5.23 disertai lebih 525 pempamer termasuk 140 syarikat daripada industri pertahanan, 101 syarikat sektor komersial dan 284 syarikat daripada kedua-dua sektor. Ia dijangka menarik kehadiran lebih 45,000 pelawat perdagangan dan 250,000 pengunjung awam. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menyambut baik penyertaan pemegang taruh tempatan merangkumi industri komersial maritim dan aero angkasa dalam penganjuran terbesar 5 edisi ke-16. Ini selari dengan dasar pengangkutan negara yang bertujuan melebarkan sayap di peringkat global sekaligus mempromosi globalisasi produk dan perkhidmatan pengangkutan Malaysia. Menurutnya, penganjuran 5 juga mengembangkan potensi perniagaan di peringkat antarabangsa. Loke kata demikian pada majlis makan malam kementerian sempena 5.23 yang dihadiri kira-kira 260 delegasi dari pelbagai negara. Saksikan secara langsung majlis perasmian 5.23 Langkawi. Selasa 23 Mei 2023, 9.15 pagi dan majlis penutup 5.23 Langkawi, Sabtu 27 Mei 2023, 12.30 hari. Bertempat di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my.
Isu penggunaan kalimah Allah, Perdana Menteri menegaskan ia tidak perlu terus dipolitikkan kerana tindakan kerajaan menarik balik raduan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi adalah selari serta tidak bercanggah dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Memang dirujuk kepada Kebahadulian Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong memberi pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirujuk. Ada mufti yang juga kata membolehkan. Ada ulama kata membolehkan. Tapi itu pandangan-pandangan peribadi. Pandangan yang diterima yang diterima oleh kerajaan hari ini dan sebelum ini pun, iaitu nama Allah tidak boleh digunakan oleh bukan Islam. Cadangan bagi mengemas kini peraturan penggunaan kalimah Allah bakal dibentang pada mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu Julai ini. Perbincangan bertujuan memperkemas beberapa peraturan tertentu supaya keputusan berhubung kes penggunaan kalimah Allah dapat dimuktamadkan. Bagaimana nak perkemaskan supaya tidak ada percanggahan ini? Apa yang dilakukan? Tuanku Yang di-Pertuan Agong memperkenan supaya Ketua Jemaah Menteri dan kita akan rujuk kepada Majlis Kemajuan Islam yang dipengerusikan oleh Bahadulian Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor akan memberikan beberapa pandangan memperkemaskan peraturan ini supaya keputusan muktamad tidak boleh dipakai di Semenanjung, boleh dengan ruang tertentu, syarat tertentu Sabah dan Sarawak. Sesi persekolahan akan kembali dimulakan pada Januari bermula tahun 2026. Ketika ini, Kementerian Pendidikan telah memulakan usaha merancang untuk mengawalkan kalender akademik persekolahan bagi sesi 2024-2025 pada Februari 2025. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberitahu menerusi langkah tersebut, aspek kewangan dapat dirancang lebih awal oleh pihak terlibat. KPM berharap dengan pengumuman ini, aspek kewangan dan ekonomi dapat dirancang mulai sekarang oleh semua pihak yang terlibat. Secara tidak langsung, perancangan cuti keluarga, kenduri kendara, cuti-cuti cikgu sebagaimana yang telah pun kami umumkan dalam 10 prakarsa sempena Hari Guru dapat diatur berdasarkan kalender akademik persekolahan yang akan diwartakan. Pelbagai langkah mitigasi diusahakan agar hasil pertanian di negara tidak terjejas ketika fenomena El Nino. Pengarah bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja Jabatan Pertanian, Mat Lesak Ngatini berkata, antara inisiatif pihaknya adalah membina telaga tiup sebagai sumber air alternatif untuk aktiviti pertanian. Atau bagaimana? Untuk jangka masa panjang, pelbagai pihak akan memanfaatkan penggunaan teknologi moden seperti revolusi industri IR 4.0 dalam membantu meningkatkan pengeluaran makanan berasaskan pertanian. Kita akan membangunkan penggunaan variety tanaman yang toleransi kepada cuaca lah. Dan di samping itu juga kita akan bekerjasama untuk memperkaskan inovasi lah. Mungkin dari segi penggunaan teknik tanaman ataupun mungkin ada inisiatif baru yang boleh diperkenalkan hasil daripada inovasi-inovasi melalui kerjasama dengan jabatan lain ataupun dengan pihak swasta lah. Pihaknya bercadang untuk mendapatkan sistem ramalan cuaca berketepatan tinggi yang boleh dirujuk dalam bidang pertanian. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual dalam program Selamat Pagi Malaysia. Individu tidak memiliki slip gaji, golongan B40 dan belia yang masih belum memiliki rumah berpeluang memilikinya di bawah skim jaminan kredit perumahan SJKP. Exco Selangor merangkap pengurusi Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Selangor, Roziah Ismail berkata golongan berkenaan digalak menghadiri pameran harta tanah Bumiputera BPEX bagi memohon skim tersebut. Pameran juga bertujuan mempromosi lot Bumiputera yang belum terjual selain menggalakkan lebih banyak pemilikan Bumiputera di Lembah Kelang. Ada alternatif, saya nak sebut. Ada alternatif kepada pihak-pihak, pertamanya Bumiputera, ya, yang tidak ada orang kata
sokongan di sudut penyata kewangan itu, pihak pemudah cara akan bersama. Begitu juga kita lihat ada juga dalam mereka yang bekerja secara kontrak. Ya. Sebanyak 50 pemaju perumahan terlibat dengan lebih 4,000 unit kediaman ditawarkan. Antara pemaju terlibat ialah Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS, Gamuda Land dan Glenmarie Cove dengan sasaran jualan RM50 juta. Pameran berlangsung pada 27 hingga 28 Mei ini di pusat pameran Mid Valley, Kuala Lumpur. Perak mewajibkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di semua taman asuhan kanak-kanak Taska yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menurut Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Pembangunan Usahawan Salbiah Muhammad, pemasangan CCTV itu sebagai langkah pencegahan bagi mengelak kejadian tidak diingini seperti penderaan dan pengabaian. Terdapat 225 Taska yang berdaftar di seluruh negeri Perak. Kita sentiasa meningkatkan usaha dalam memastikan pusat atau asuhan kanak-kanak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Antaranya adalah mewajibkan pemasangan kamera tertutup CCTV di taska yang daftar dengan JKM kecuali taska di rumah sebagai langkah pencegahan agar tidak berlaku beberapa perkara yang tidak diingini seperti penderaan dan pengabaian terhadap kanak-kanak. Beliau kata demikian sebagai menjawab soalan lisan Adun Pangkor Nur Haslinda Zakaria pada persidangan Dewan Negeri ke-15 di bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh. Seramai 112 peserta akan bertanding dalam Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2023. Program yang berlangsung 6 hari bermula 11 hingga 16 Jun depan akan dijalankan di Pusat Konvensyen Kebudayaan dan Kesenian Antarabangsa Pulau Pinang, Pika Butterworth. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata beberapa penambahbaikan format akan dilaksana bagi memberi lebih cabaran kepada peserta. Seramai 32 hakim akan terlibat untuk menilai bacaan peserta. Antara aspek bacaan yang akan dinilai ialah kelancaran bacaan, fasahah, hukum tajwid, suara, persembahan dan taranum. Ia secara tidak langsung dapat melahirkan lebih ramai generasi muda yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mana negeri-negeri ini dia pilih yang terbaik kan. So jadi kebetulan maknanya kriteria itu dipenuhi oleh golongan muda sebegini. Saya rasa yang ni sangat penting lah sebab kita nak melahirkan generasi Quran ni. Maknanya dengan ramainya golongan muda dan belia yang terlibat ini, saya ingat mereka ni boleh jadi duta kepada rakan-rakan anak-anak muda yang lain. Pertandingan tersebut akan disiarkan secara langsung di saluran TV1 RTM, TV Al-Hijrah, radio milik RTM, radio iKIM FM, web TV JAKIM di www.jakim.tv dan di akaun-akaun media sosial rasmi JAKIM. Majlis Pelancaran Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2023 dijalankan di Hotel AC by Marriott, Penang. Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM, Kendalian Institut Koperasi Malaysia IKMA menyasarkan penyertaan mahasiswa di kalangan ahli-ahli koperasi negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata UKKM juga terbuka kepada mereka yang berminat menyertai 5 program yang ditawarkan. UKKM yang mula beroperasi sebagai IPTS sejak 29 Mac lalu merupakan satu platform yang mampu mengisi koperasi-koperasi sedia ada dengan golongan profesional. Saya ingin mengelola-lolakan tesis-tesis yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar kita ini boleh menjadi rujukan kepada kementerian ataupun agensi-agensi di bawah kementerian kita. Bagaimana kita dapat menambah baik misalnya perkhidmatan dan juga inisiatif-inisiatif yang terkait dengan sektor keusahawanan dan koperasi di negara kita. Pelajar-pelajar ambilan awal akan diberi pengurangan sebanyak 50% untuk keseluruhan yuran pengajian. Beliau menyatakan ketika menyempurnakan Majlis Pra-Pelancaran UKKM dan Rumah Terbuka Institut Koperasi Malaysia IKMA di Petaling Jaya, Selangor. Satu perjanjian persefahaman MOU dimeterai antara Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Perak bersama Universitas Widyatama Indonesia.
Rektor UiTM Sri Iskandar, Profesor Dr. Nur Hisham Ibrahim berkata antara program yang akan dilaksanakan termasuk program pertukaran pelajar di antara kedua-dua universiti. Hubungan kedua-dua negara diharap dapat diperkukuh menerusi perjanjian tersebut. Program pertukaran pelajar Indonesia dan juga UiTM, itu program pertukaran pelajar antarabangsa, pertukaran pensyarah, selain daripada kita melakukan penyelidikan, pertukaran grant antarabangsa dan juga publication bagi tujuan untuk mengangkat kedua universiti ini ke peringkat yang lebih global. Kerjasama ini sangat strategis, bukan hanya untuk kepentingan lokal universitas dengan universitas, tapi kepentingan yang lebih luas lagi negara dengan negara. Dan kami menyambut baik. Respon dari UiTM sangat positif, disambut dengan senang dan bahagia, dan kami juga mengundang kembali kepada UiTM untuk hadir di Indonesia, dan direncanakan bulan Agustus ada kegiatan kerjasama UiTM dengan Widyatama melakukan seminar internasional. Menerusi perjanjian itu juga, lebih banyak program berimpak tinggi diharap dapat dirangka yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Institut Kraf Negara IKN mensasarkan seramai 200 penyertaan belia dalam IKN bagi pengambilan baru tahun ini. Menurut Ketua Pengarah Kraf Tangan Malaysia, Ainu Syam Ramli, pengambilan baru itu akan dibuka selepas keputusan SPM dikeluarkan. Jumlah keseluruhan pelajar sekarang seramai 247 di IKN kampus induk di Rawang dan kampus satelit di Sabah dan Sarawak. Tahun ni di pengambilan ni memang kita target tinggi supaya penyertaan penglibatan belia-belia itu meningkat. So kita menganggarkan sasaran kita untuk buat pengambilan baru tu seramai 200 orang lagi. Pengambilan IKN akan dibuka pada bulan Julai dan Januari setiap tahun. Antara program yang ditawarkan di IKN seperti diploma, sijil kemahiran Malaysia SKM, berteraskan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET serta akademik dalam bidang batik, tenunan, kayu, logam, seramik dan rotan. Sementara itu, menurut pengarah kanan IKN, Samsul Azizi Samsudin, satu taburan dari Jabatan Statistik mengatakan sebanyak 73% penurunan pengambilan pelajar lepasan SPM ke institusi pengajian tinggi baik awam maupun swasta. 73% tu is not a small number, it's a big number. So bila ada penurunan yang sebegitu ketara, sedangkan pilihan-pilihan pelajar kita macam universiti, institut pengajian awam IPTA yang mainstream ni, memang yang menjadi pilihan selama ni pun terkesan, so apatah lagi kita yang di IKN ni. Jadi atas sebab itu kita mengadakan hari terbuka Institut Kraf Negara IKN ni supaya kita nak berkongsi dan supaya masyarakat sekitar maupun kita menyuku pelasasa dapat melihat sendiri apa yang kita tawarkan di IKN. 30 asnaf di Labuan bakal memanfaatkan sumbangan kewangan melibatkan jumlah keseluruhan RM150,000 menerusi program Projek Asnafpreneur Bank Rakyat. Ia pada masa sama menepati komitmen Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan Koperasi KUSKOP membantu golongan usahawan yang terjejas pendapatan. Program melibatkan kerjasama Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan Fakulti Kewangan Antarabangsa Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan meliputi sesi seliaan, latihan dan motivasi. Selalunya apabila sesebuah projek ataupun dana keusahawanan diberikan, ianya hanya berkonsep jangka pendek. Tapi untuk kali ini, program ini termasuk dengan pemantauan selama 6 bulan dan kita akan melihat progres ataupun perkembangan peserta. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran projek Asnafpreneur dan Jihad Pendidikan PPZ Mawib di UMS-KAL yang disempurnakan pengerusi PPZ Mawib Tan Sri Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim. Fokus kita ialah daripada kalangan asnaf dan alhamdulillah dengan kerjasama PPZ Mawib dan dengan bantuan daripada UMS-KAL untuk memantau, memberi coaching, bimbingan. Kita rasakan ini adalah peluang sukses itu lebih tinggi berbandingkan kalau kita beri tanpa ada pemantauan. Jadi kita harapkan tempoh 6 bulan ini akan memberi impak yang bagus. Destinasi eko-pelancongan yang terdapat di Perlis bukan hanya memberi manfaat kepada para pengunjung, malahan memberi kesan positif kepada komuniti setempat.
Melalui iko-pelancongan, masyarakat setempat boleh menjana pendapatan menerusi kegiatan ekonominya termasuk sebagai pemandu pelancong, perniagaan makanan dan minuman, mewujudkan inap desa dan sebagainya. Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamululal bertitah bagi terus memperkasakan iko-pelancongan ini, golongan belia disaran merebut peluang menceburi bidang perniagaan berasaskan pelancongan, khususnya iko-pelancongan. Baginda bertitah ketika melancarkan projek Wang Kelian Lembah yang kian hilang di Kuala Perlis. Projek berkenaan melibatkan penerbitan buku, pameran dan dokumentari yang berupaya meningkatkan kesedaran kepada masyarakat bagi menghargai kepelbagaian biologi dan alam semulajadi yang terdapat di Wang Kelian. Usaha melaksanakan projek ini melibatkan pihak Roots and Shoots Malaysia serta pecinta alam dan hidupan liar Perlis PNW dengan sokongan Think City, Yayasan Hasanah, The Habitat Foundation dan Jabatan Perhutanan Perlis. Tourism Malaysia menyasarkan peserta pelancong perniagaan, komuniti ekspatriat, pelajar di sekolah antarabangsa dan institusi pengajian tinggi swasta di Lembah Kelang untuk melawat Sabah dan Labuan. Syarin Mokhtar, pengarah bahagian pembangunan pakej Tourism Malaysia berkata, ini berbanding sasaran tahun sebelumnya iaitu komuniti perniagaan di Malaysia Barat. By highlighting community-based and rural tourism destination, product and packages in Sabah and Labuan, because they have been receiving a lot of awards for CBT. So, Sabah is the best place and the one that is leading the one on community-based tourism, green tourism. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Bah Mari Pigi Sabah dan Labuan Roadshow 2023 di Ibu Negara. Bermula pada 23 Mei 2023, Jerayawara bertemakan melestarikan pelancongan untuk masa depan kita, menyasarkan peserta seramai 1,000 hingga 1,500 orang. Pihak SWM Environment bercadang untuk menambah 2 buah pusat pandu lalu Kita Recycle di Negeri Sembilan menjelang penghujung tahun ini. Pengurus Besar Korporat SWM Environment Sdn Bhd SWM Environment Muhammad Nurlisa Muhammad Nordin berkata ia berikutan kesedaran orang ramai terhadap amalan Kitar semula yang dilihat meningkat melalui program Kitar Recycle. Untuk tahun ini kita ada perancangan untuk menambah 2 lagi di Negeri Sembilan, 1 di Nilai, 1 lagi kemungkinan di bahagian Negeri Sembilan 2 NS2 di bahagian utara sama ada Kuala Pilah ataupun di other side of Negeri Sembilan. Beliau berkata demikian pada majlis sesi teh tarik bersama media di Pusat Pandu Kitar Cycle, Wisma Majlis Bandaraya Seremban MBS. Dalam pada itu sebanyak 28,993.94 tan sisa pepejal dilupuskan sepanjang sebulan perayaan Aidilfitri tahun ini di Negeri Sembilan. Menurut Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Negeri Sembilan, Siti Yusnita Muhammad, jumlah tersebut menurun berbanding tahun lalu. Seorang kaki tangan hotel terkejut apabila bau busuk di bahagian parkir bawah tanah sebuah hotel membawa kepada penemuan mayat seorang lelaki. Menurut Hairi Cik Hashim, sebelum menemui mayat tersebut, dia sedang membuat kerja pemantauan di aras bawah hotel tersebut kerana digenangi air sedalam 0.4 meter. Ketika menuju ke arah parkir, dia terhidu bau busuk yang agak pelik sebelum mencari arah bau tersebut kerana menyangkakan bau bangkai haiwan. Sebaliknya, dia ternampak mayat seorang lelaki yang lengkap berpakaian di satu penjuru. Yang boleh tahu tu sebab ada bau sikit lah. Dia bau kurang macam nekel lah. Bila kita cek semua, memang terdapat ada mayat lah. Tapi tak pasti sebab dia duduk dalam gelap ke. Cuma bau tu pelik sikit lah. Kalau nak ikut bau tu, kalau ada macam highway mati pun, ada beza sikit lah. Beliau berkata walaupun hotel itu tidak beroperasi, pemantauan tetap dijalankan termasuk kerja mengepam air di aras bawah yang dilakukan sebulan sekali. Mayat dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2 bedah siasat. RTM telah rangka strategi komprehensif untuk perkukuh jenamanya di Asia Pasifik. Ini termasuk memanfaatkan sepenuhnya penggunaan media baru yang pesat berkembang. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata setiap kandungan yang dikongsi akan dipastikan mampu menarik minat penduduk rantau itu untuk mengikuti RTM. Menerusinya, jumlah audiens dan pendapatan RTM dapat ditingkatkan. Dah terbuka
ada penonton yang datang dari Indonesia dan juga Thailand. Jadi sebagaimana yang saya katakan dalam saya punya talk tadi, apa salahnya kalau kita buat konsert dengan artis-artis Malaysia yang diminati oleh Indonesia dan mungkin Thailand dan mungkin Singapura, dan you do it live on TikTok, mungkin tak perlu di TV pun, you know? Jadi itu adalah satu opportunity kepada kita, dan fikirkan dia punya nilai komersial, dia punya monetization. Beliau ditemui pada sidang kemuncak media Asia AMS 2023 di Bali. Terdahulu, Suhaimi menjadi panel dalam sesi bertajuk Strategi Memastikan Media Tradisional Kekal Relevan dalam Era OTT dan UGC. AMS edisi ke-18 berlangsung 5 hari mulai Ahad lalu, bertemakan Media Memperkasa Kemampanan Ekonomi. Ratu 400 meter negara Sherin Sampson-Vellabui mendapat suntikan semangat daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS. Pada hari ini, KBS bersetuju menyalurkan bantuan peruntukan sebanyak RM400,000 untuk mengembangkan lagi potensi atlet itu di pesada dunia. Pakej bantuan ini akan bermula daripada sekarang 1 Jun hingga Julai tahun depan, yang akan membolehkan Sherin menjalani latihan di Live Speed Athletics Florida di bawah kendalian jurulatih Derek White. Besar harapan dengan adanya pakej bantuan ini, Sherin akan bekerja lebih keras untuk layak secara merit ke kejohanan dunia pada 19 hingga 17 Ogos, memenangi pingat di Sukan Asia Hangzhou, serta seterusnya layak secara merit ke Sukan Olimpik Paris 2024. Bantuan tersebut merangkumi pelbagai termasuk penginapan, kejurulatihan, allowance makan, makanan tambahan, suplemen, rawatan sairo dan perkhidmatan urutan sukan serta pendedahan kejohanan. Pada Sukan C 2023, Sherin menepati ramalan meraih emas dengan catatan masa 52.53 saat sebulan selepas meleburkan rekod kebangsaan berusia 30 tahun dengan kepatasan 51.80 saat pada kejohanan olahraga di California. Berdasarkan kedudukan ranking terkini yang dikemas kini olahraga dunia pada 18 Mei lalu, Sherin ketika ini adalah pelari nombor 1 di Asia Tenggara dan Asia serta ke-55 dunia. Jago badminton negara Lee Zijia memilih bekas pemain badminton negara Wong Tat Ming sebagai pengarah kejurulatihan tim LZJ yang baru dalam usahanya untuk layak ke Olimpik Paris 2024. Perkara berkenaan disahkan oleh pengurus Zijia, Ziyi. Tat Ming mempunyai banyak pengalaman berkaitan kejurulatihan selain pernah bersama pasukan kebangsaan Malaysia, Indonesia, Scotland, Korea Selatan dan Hong Kong. Jurulatih tersebut akan memulakan tugasnya membimbing Zijia sebaik saja proses perpindahannya dari Hong Kong ke Malaysia selesai. Tumpuan utama Tat Ming adalah untuk menyesuaikan program yang akan membantu Zijia mencapai prestasi konsisten, meningkatkan kedudukan dunia dan layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.